Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Sufian bin Mahmud, Ketua Penolong Pengarah Unit Piawaian dan Pendaftaran Bahagian Pendidikan Swasta Kementerian Pendidikan Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Malaysia Productivity Corporation kerana memberi peluang dan platform ini kepada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan tata cara penubuhan dan pendaftaran institusi pendidikan swasta di Malaysia. Seperti yang tuan-tuan sedia maklum, di Malaysia terdapat pelbagai bentuk institusi pendidikan yang dikawaselia oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Selain daripada institusi pendidikan yang ditubuhkan dan disenggara oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai badan kerajaan, kita juga ada institusi pendidikan swasta yang ditubuh dan berdaftar di bawah Akta Pendidikan 1996. So, sebelum saya teruskan, kita berkongsi dulu punca kuasa penubuhan dan pendaftaran institusi pendidikan swasta di Malaysia. Secara umumnya, kami berpegang kepada Akta Pendidikan 1996 atau yang kami kenali sebagai Akta 550. Dan ini sebenarnya sebuah satu dokumen penting kepada semua institusi pendidikan untuk merujuk dan juga mematuhi dan juga memahami kandungan Akta Pendidikan 1996, khususnya yang melibatkan institusi pendidikan swasta. So kalau boleh kita lihat di sini bahawa terdapat beberapa seksyen di dalam Akta Pendidikan 1996 ataupun Akta 550 yang dibuat khusus berkaitan dengan institusi pendidikan swasta. Contohnya saya boleh kongsikan di sini, kita ada bahagian yang ke-5, bahagian yang ke-7, bahagian ke-8 dan juga bahagian yang ke-9. Di mana bahagian-bahagian ini adalah menjelaskan secara khusus berkenaan dengan tata cara pendaftaran institusi pendidikan swasta, pendaftaran institusi pendidikan secara umum, bukan sahaja institusi pendidikan swasta, dan juga berkenaan dengan pendaftaran guru. Okey. Selain daripada itu, terdapat seksyen-seksyen khusus di bawah Akta 1996 yang ditetapkan khas kepada institusi pendidikan swasta seperti pendidikan prasekolah di bawah seksyen 20 hingga seksyen 25. Yang mana dalam secara umumnya seksyen prasekolah ini membenarkan penubuhan tadika swasta tetapi berdasarkan syarat ini dinyatakan dalam seksyen 20 hingga seksyen 25. Selain daripada itu, terdapat juga peruntukan berkaitan dengan pengajaran agama di institusi pendidikan di mana seksyen 50 ke seksyen 52 memberi secara umumnya jika terdapat murid yang beragama Islam maka perlu diadakan pengajaran agama di institusi pendidikan tersebut. Dan akhir sekali kita ada seksyen yang berkaitan dengan pengurusan institusi pendidikan swasta iaitu seksyen 53 ke seksyen 63 yang mana secara umumnya memberi gambaran dan keperluan kepada pengusaha bahawa apa yang perlu ada dalam aspek pengurusan di institusi pendidikan. Walaupun dia adalah institusi pendidikan swasta, namun ia juga perlu digovern atau perlu dikawaselia berdasarkan peruntukan di bawah Akta 1996. Jadi kebiasaannya kita menggalakkan bakal-bakal pengusaha ataupun pengusaha sedia ada kena ada satu salinan Akta Pendidikan 1996 di tangan ataupun dalam simpanan masing-masing sebagai rujukan utama. Sebelum membuat sebarang tindakan, sebelum mengambil sebarang keputusan atau membuat sebarang perubahan kepada institusi pendidikan, rujuk dulu apa yang terkandung dalam Akta Pendidikan 1996. Selain daripada kandungan Akta Ibu, kita juga ada peraturan-peraturan yang telah dibuat dan diwujudkan, diwartakan oleh Kementerian Pendidikan untuk memastikan pengurusan institusi pendidikan itu lebih teratur. Kita ada sebagai contoh di sini, peraturan-peraturan berkaitan pendaftaran institusi. Kita juga ada peraturan berkaitan permit mengajar untuk guru-guru. So, perkara-perkara ini adalah perkara yang perlu pihak institusi pendidikan swasta perlu mahir, perlu well-versed dengan kandungan akta tersebut, maka ia memudahkan pihak institusi melaksanakan pengurusan yang sentiasa selari dengan peruntukan akta. Tiada isu berlakunya pelanggaran kepada akta. Jadi seperti yang saya maklumkan tadi, ini adalah rujukan utama kami di bahagian pendidikan swasta dan juga tuan-tuan di peringkat pengurusan institusi pendidikan. Seperti saya maklumkan tadi, di Kementerian Pendidikan yang mengawal selia institusi pendidikan, kami ada satu bahagian khusus di mana saya bertugas sekarang iaitu bahagian pendidikan swasta Kementerian Pendidikan Malaysia. Di Kementerian Pendidikan Malaysia kita ada lebih daripada 34 bahagian dan kami adalah salah satu bahagian yang mana fungsi kami berkhidmat khusus untuk mengawal selia institusi pendidikan swasta. Jadi secara umumnya saya boleh kongsikan di sini ada 6 fungsi utama bahagian pendidikan swasta. Di mana salah satu fungsi utama kami adalah untuk mengkonsepsi dasar berkaitan pendidikan swasta. Secara umum, di sini kami kena melihat apakah perkembangan terkini dalam industri pendidikan, khususnya dalam pendidikan swasta.
Kita lihat contohnya dalam tempoh pandemik sekarang, terdapat pelbagai bentuk institusi pendidikan yang mula tumbuh dan keperluan-keperluan yang berubah di dalam keadaan pandemik sekarang. Dan di sinilah datangnya fungsi kami untuk mencari solusi, untuk mencadangkan apakah perubahan yang perlu dibuat dalam dasar berkaitan dengan pendidikan swasta. Dan perkara-perkara ini kami akan dibawa kepada pengurusan tertinggi, kementerian, mungkin kepada Kabinet Malaysia juga untuk memutuskan sebarang dasar berkaitan dengan pendidikan swasta. Fungsi kedua kami adalah untuk menguruskan penubuhan dan pendaftaran IPS, dan ini adalah kenapa kami berada di sini dengan sokongan MPC pada hari ini, iaitu untuk memastikan institusi pendidikan swasta dapat ditubuh dan didaftarkan selaras dengan keperluan dan peruntukan dalam Akta Pendidikan 1996. Bila kita dah menubuhkan institusi pendidikan, maka datanglah peranan kami yang ketiga, iaitu untuk menguatkuasa dan mengawal selia institusi pendidikan yang telah pun berdaftar. Namun, bukan hanya yang berdaftar, yang tidak berdaftar pun juga kami boleh ambil tindakan penguatkuasaan dan pengawasan. Dan seperti yang saya maklumkan awal tadi, Akta Pendidikan 1996 merupakan sumber utama untuk kami menjalankan penubuhan dan pendaftaran. Selain pada itu juga untuk menguatkuasakan. Jadi terdapat section-section di dalam Akta Pendidikan 1996 tadi yang memberi kuasa kepada kami untuk mengambil tindakan. Okey. Kalau saya boleh kongsikan dulu secara ringkas tentang tindakan penguatkuasaan, kami boleh juga mengambil tindakan kepada institusi yang tidak berdaftar dengan mengenakan tindakan pengkompaunan terhadap mereka, ataupun kita boleh bawa mereka ke mahkamah untuk didakwa kerana telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 132 contohnya, yang mana institusi pendidikan telah beroperasi tanpa pendaftaran. So, di sini peranan tuan-tuan dan puan-puan untuk memastikan sebelum tuan-tuan dan puan-puan beroperasi perlu mematuhi peruntukan berkaitan dengan penubuhan dan pendaftaran. Apabila kami dah kawal selia, dah tubuh, kami dah kawal selia, kemudian datanglah pengurusan tentang institusi. Salah satu yang kami penting di peringkat Kementerian Pendidikan adalah tentang pengurusan data dan maklumat. Jadi apabila institusi dah berdaftar dengan kami, inilah tanggungjawab yang perlu dilaksanakan juga oleh pihak pengusaha untuk melaporkan data dan maklumat secara berkala kepada kami. Dan kenapa perkara ini penting kepada Kementerian Pendidikan adalah untuk memastikan sebarang perubahan, sebarang keperluan untuk kita menyemak semula dasar, menyemak semula proses kerja dan sebagainya, dia akan datang daripada data yang yang sahih datang daripada institusi pendidikan. Untuk menyokong industri pendidikan swasta terus berkembang, kami juga berperanan untuk mempromosi Pekan Pendidikan Swasta, walaupun dalam keadaan yang mungkin pandemik telah mengubah kaedah mempromosikan pendidikan swasta, tetapi itu adalah peranan kami yang perlu kami jayakan. Kami ingin menjadikan institusi pendidikan swasta bukan sekadar hanya institusi yang menjadi pilihan terakhir, tetapi boleh menjadi salah satu pilihan utama kepada ibu bapa yang ingin mendapatkan kelainan daripada apa yang ditawarkan di institusi pendidikan kerajaan contohnya. So, perkara-perkara ini merupakan satu konsep yang kita rasa kebebasan dari segi mendapatkan pendidikan yang perlu kita amalkan di Malaysia. Jadi apabila ibu bapa diberi pilihan nak beroperasi, nak menghantar anak ke sekolah kerajaan dan ataupun sekolah swasta, di sinilah kami datang untuk mempromosikan institusi pendidikan swasta. Dan dia bukan hanya terhad mempromosikannya di dalam Malaysia, tapi juga di luar negara. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ada sejumlah pelajar antarabangsa, dan itu antara sasaran kerajaan secara umumnya, iaitu kita ingin menjadikan Malaysia sebagai salah satu education hub ataupun hub pendidikan, yang mana biarlah pihak luar nampak institusi pendidikan swasta di Malaysia juga setanding dengan institusi pendidikan luar negara. Dan kita ada pelbagai lah yang kita offer selain daripada institusi pendidikan. Kita ada kemudahan ataupun persekitaran yang boleh meyakinkan pelabur asing, meyakinkan ibu bapa untuk datang dan menghantar anak mereka untuk belajar di sini. Dan itu secara tidak langsung menjadi sumber pendapatan kepada negara. So, peranan kami mempromosikan mungkin nampak simple, nampak mudah, tetapi dia sebenarnya akan boleh menjayakan ekonomi negara dari segi pendapatan yang boleh masuk secara tidak langsung apabila seorang murid datang untuk belajar, seorang murid antarabangsa datang belajar di institusi pendidikan di Malaysia. Dan akhir sekali, peranan kami juga adalah untuk melantik
pengurusan pelantikan di bawah Akta 1996 ataupun Akta 550 ini berkaitan dengan kuasa-kuasa yang boleh dilaksanakan oleh pegawai-pegawai di peringkat kementerian. Untuk menjalankan penubuhan, untuk menjalankan penguatkuasaan, kami perlu menguruskan dulu pelantikan mereka tersebut. Jadi pegawai-pegawai ini bukan sebarang pegawai, tapi pegawai yang telah dilantik oleh Menteri Pendidikan sendiri untuk melaksanakan fungsi dan peranan khususnya berkaitan dengan penubuhan dan pendaftaran serta berkaitan dengan pengawasan. Jadi kami rasa peranan kami di bahagian pendidikan swasta ini dah ada check and balance antara penubuhan dah beroperasi, maka kita akan ada satu pihak lagi yang membuat penguatkuasaan ataupun pengawasan. Secara tak langsung kita akan menjamin perkhidmatan yang ditawarkan oleh institusi pendidikan swasta adalah perkhidmatan yang memenuhi kehendak akta, memenuhi keperluan daripada ibu bapa dan juga memenuhi ketetapan untuk pengoperasian oleh pihak institusi sendiri. Secara tak langsung, dia akan datang kepada pembangunan ekonomi negara. Jadi fungsi ini adalah satu fungsi khusus kepada bahagian pendidikan swasta yang mana di peringkat kementerian kita ada bahagian pendidikan swasta, kemudian di peringkat jabatan kita ada Jabatan Pendidikan Negeri yang juga ada unit pendidikan swasta, dan di pejabat pendidikan daerah yang mungkin berhampiran dengan tuan-tuan dan puan-puan kita juga ada pegawai unit pendidikan swasta di tempat masing-masing. Jadi sebarang urusan, sebarang pertanyaan yang boleh yang mungkin tuan-tuan ada pertanyaan dan ketidakjelasan, maka dia boleh pergi secara berperingkat. Pergi yang paling dekat dengan tuan-tuan dan puan-puan iaitu di Pejabat Pendidikan Daerah, ataupun mungkin rumah tuan berhampiran dengan Jabatan Pendidikan Negeri, maka go on with the Jabatan Pendidikan Negeri, ataupun tuan-tuan boleh datang sendiri ataupun berhubung terus dengan kami di bahagian pendidikan swasta di Kementerian Pendidikan. Okey tuan-tuan dan puan-puan, jika tadi saya telah pun bercerita tentang punca kuasa penubuhan institusi pendidikan swasta, iaitu Akta Pendidikan 1996 ataupun Akta 550. Dan saya juga telah pun bercerita tentang peranan bahagian pendidikan swasta sebagai bahagian induk di Kementerian Pendidikan yang menguruskan institusi pendidikan swasta. Sekarang sebelum tuan-tuan dan puan-puan berfikir untuk menubuhkan suatu institusi pendidikan swasta, lebih baik saya terangkan dulu landscape institusi pendidikan swasta di Malaysia. Secara umumnya ini adalah data terkini yang kami ada. Kita ada 16,713 institusi pendidikan swasta yang melibatkan lebih daripada setengah juta, iaitu 671,767 orang murid dan lebih daripada 50,000 orang guru. Okey. Cuma di sini saya ingin jelaskan bahawa yang kami panggil sebagai institusi pendidikan swasta itu terbahagi kepada 3 kategori utama. Okey. Kita ada kategori sekolah, kita ada kategori tadika dan kita ada kategori pusat. 3 kategori ini ada signifikannya kenapa kami pecahkannya kepada 3 kategori. Kalau saya boleh teruskan, saya akan tunjukkan bahawa peranan pembahagian kepada 3 kategori ini adalah seperti berikut. Kategori pertama adalah kategori tadika. Okey, kategori tadika dia adalah seperti yang disebut daripada awal tadi, atau Seksyen 20 hingga Seksyen 25 khusus tentang pendidikan prasekolah. Kategori tadika merujuk kepada pendidikan yang ditawarkan kepada murid berumur 4 hingga 6 tahun. Murid berumur 4 hingga 6 tahun ini dia hadir mendapatkan pendidikan prasekolah, dan pendidikan prasekolah itu ditawarkan di tadika. Dan tadika swasta mengikut Seksyen 20 dan hingga 25 tadi boleh ditubuhkan dengan kelulusan. Dan hendaklah berdaftar, dan itulah punca kuasa kenapa tadika-tadika swasta yang wujud di serata Malaysia ini perlu berdaftar. Dan kalau saya tengok tadi jumlah tadi lebih daripada 8,000 tadika swasta yang sedia ada berdaftar di seluruh negara. Dan peruntukan berkaitan tadika ini, mereka hendaklah melaksanakan kurikulum prasekolah kebangsaan. Kurikulum yang Kementerian Pendidikan telah sediakan kerangka besarnya macam mana pendidikan prasekolah itu perlu dilaksanakan. Dan ini bukan hanya dilaksanakan di tadika swasta. Kurikulum yang sama juga dilaksanakan di prasekolah kerajaan, juga dilaksanakan di tadika-tadika di bawah jabatan di bawah agensi kerajaan lain seperti Jabatan Perpaduan dan juga KEMAS. Jadi tadika swasta yang ditubuhkan oleh pengusaha swasta juga perlu mematuhi syarat yang kita tetapkan seperti mana yang disebutkan tadi. Okey. Satu kategori yang mudah untuk difahami iaitu tadika, khususnya murid 4 hingga 6 tahun juga melaksanakan kurikulum prasekolah kebangsaan. Saya akan detailkan nanti apabila kita melihat kepada apakah syarat-syarat untuk tubuhkan tadika. Okey, yang kedua, kategori kedua adalah kategori sekolah.
Okey, kategori sekolah sebenarnya nama satu kategori yang pendek itu sekolah, tetapi sebenarnya kita ada banyak kategori sekolah di sini. Seperti yang dipaparkan, kita ada sekolah rendah akademik, sekolah menengah akademik. Apa maksudnya ni? Okey, sekolah rendah akademik dan sekolah menengah akademik adalah sekolah yang melaksanakan kurikulum kebangsaan. Sekolah rendah maksudnya untuk murid yang berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan menawarkan pendidikan rendah kurikulum kebangsaan. Seperti sekolah kerajaan yang biasa, cuma dibiayai oleh institusi pendidikan swasta sepenuhnya. Bezanya pula dengan sekolah rendah agama dan sekolah menengah agama, mereka juga menawarkan kurikulum kebangsaan. Namun, dia ada kurikulum agama yang telah dibenarkan oleh Jabatan Agama Islam negeri masing-masing. Seperti yang kita sedia maklum, sultan-sultan dan juga ketua-ketua negeri adalah badan yang bertanggungjawab untuk mengawal selia kurikulum agama di negeri masing-masing. Jadi apa yang berlaku di sini, sekolah berkenaan merupakan sekolah yang melaksanakan kurikulum kebangsaan ditambahkan dengan kurikulum agama yang telah diluluskan oleh Jabatan Agama Islam negeri masing-masing. Jadi bahagian yang kurikulum kebangsaan akan dikawal selia oleh kami di Kementerian Pendidikan, manakala bahagian berkenaan dengan kurikulum agama dia tertakluk kepada sebarang kawal selia dan juga kuasa yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam negeri masing-masing. Okay. So sekolah rendah akademik, sekolah menengah akademik, sekolah rendah agama dan juga sekolah menengah agama ini adalah sekolah-sekolah yang melaksanakan kurikulum kebangsaan seperti mana yang berlaku di sekolah kerajaan. Kemudian kita juga ada sekolah pendidikan khas. Kalau di kementerian ini kita ada satu bahagian yang menguruskan bahagian tentang pendidikan khas yang ditawarkan oleh kerajaan. Tetapi apabila dia ditawarkan oleh institusi pendidikan swasta, maka dia jatuh kepada kami di bahagian pendidikan swasta, iaitu sekolah pendidikan khas. Dan sekolah pendidikan khas juga melaksanakan kurikulum kebangsaan kerana KPM telah pun menyediakan kurikulum pendidikan khas, kurikulum kebangsaan pendidikan khas untuk digunakan di sekolah kerajaan dan juga di sekolah pendidikan khas swasta. Jadi kalau ada di antara tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk menubuhkan institusi pendidikan khas, contohnya untuk anak-anak autism, untuk anak-anak ADHD contohnya, dia akan dikategorikan sebagai sekolah pendidikan khas. Dan bila bercerita tentang sekolah pendidikan khas, kita faham kadang-kadang had umur mereka melebihi daripada umur pendidikan rendah. Adakah boleh ditubuhkan di sini? Yes, tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan. Apabila tuan-tuan bercadang untuk menubuhkan sekolah pendidikan khas, kita akan cuba masukkan di manakah kategori, adakah dia patut bergelar sekolah rendah sahaja ataupun dia akan jadi sekolah rendah tetapi umur muridnya akan dibenarkan seperti mana yang kami juga benarkan untuk sekolah kerajaan. Okey. Itu kalau saya maklumkan tadi, itu adalah semuanya menggunakan kurikulum kebangsaan. Kemudian kita ada sekolah-sekolah yang tidak menggunakan kurikulum kebangsaan. Yang paling popular sekarang, kalau saya boleh kongsi di sini, adalah sekolah antarabangsa. Sekolah antarabangsa dalam definisi kami adalah sekolah yang menggunakan kurikulum luar negara dan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Okey, so tuan-tuan kena jelas kat sini. Kenapa saya menerangkan ini adalah untuk memastikan apabila tuan-tuan berminat untuk memohon menubuhkan satu institusi pendidikan, tuan-tuan tahu daripada awal di kategori manakah yang perlu tuan-tuan daftarkan. Okey. So sekolah antarabangsa seperti sebut tadi, dia menggunakan kurikulum luar negara dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Buat masa sekarang, kita hanya ada 5 kategori kurikulum luar negara yang kita benarkan, iaitu kurikulum daripada British. Yang ini adalah satu kurikulum yang sangat popular di Malaysia. Saya boleh maklumkan lebih daripada almost 90% lah daripada sekolah antarabangsa yang wujud di Malaysia sekarang ini menggunakan kurikulum British. Mungkin disebabkan kita adalah sebahagian daripada negara Commonwealth, maka kita begitu senang untuk adapt dengan kurikulum daripada negara British. Tetapi bukan British saja, kita juga ada kurikulum lain, iaitu kurikulum daripada Amerika Syarikat. Ada beberapa sekolah antarabangsa menawarkan kurikulum Amerika Syarikat, dan seperti yang kita tahu, Amerika Syarikat sistem pendidikannya bukan berpusat seperti British. Dia ada bahagian pendidikannya adalah berbeza mengikut regional ataupun mengikut zon. Jadi ada sekolah antarabangsa kita menawarkan kurikulum Amerika Syarikat daripada Amerika Barat, ada yang Amerika Timur. So perkara ini adalah yang membezakan antara satu sekolah dengan satu sekolah yang lain. Selain pada Amerika Syarikat, kita juga membenarkan sekolah menawarkan kurikulum antarabangsa daripada Australia, Kanada dan juga International Baccalaureate. Okey, ini pun salah satu kurikulum yang tengah popular sekarang di peringkat antarabangsa, iaitu International Baccalaureate, di mana kurikulum ini dia
dia kurang berstruktur seperti mana kurikulum British, tetapi memberi kebebasan kepada murid untuk explore ataupun untuk membuka ruang kepada mereka mempelajari perkara-perkara yang lebih luas dengan konsep yang lebih terbuka. Okey. So buat masa sekarang kita ada lebih daripada 190 buah sekolah antarabangsa di Malaysia, dan tumpuan utama sekolah antarabangsa sekarang berada dalam Lembah Kelang. Jadi mungkin tuan-tuan sebelum bercadang untuk menubuhkan satu sekolah antarabangsa, kena lihat dulu di manakah kawasan bersesuai, adakah sekolah kawasan tersebut telah mempunyai jumlah sekolah antarabangsa yang mencukupi ataupun dah terlalu banyak sehingga kalau tuan-tuan buka mungkin boleh ada masalah tentang kemasukan murid. Okey. Selain pada sekolah antarabangsa, kita juga ada sekolah expatriate. Apa beza antara sekolah expatriate dengan sekolah antarabangsa? Sekolah expatriate juga menggunakan kurikulum antarabangsa, tetapi bahasa pengantarnya adalah bahasa negara ibunda. Dia bukan menggunakan bahasa Inggeris. So kalau kata ada di antara tuan-tuan dan puan berfikir nak buka sekolah British sebagai sekolah expatriate, tak boleh, kerana sekolah British itu kita dah anggap sebagai kurikulum antarabangsa menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Jadi maksudkan sekolah expatriate di sini adalah sekolah menggunakan kurikulum luar negara, contohnya daripada Jepun, dan bahasa pengantarnya adalah bahasa Jepun. Maka sekolah itu akan kita kategorikan sebagai sekolah expatriate. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sekolah expatriate ini kebiasaannya adalah untuk memenuhi keperluan ataupun kehendak warga expatriate di negara-negara tertentu di Malaysia. So buat masa sekarang kita ada 15 sekolah expatriate daripada 10 buah negara. Jadi sekolah-sekolah ini biasanya ditubuhkan dengan ada hubung kait dengan kedutaan negara masing-masing di Malaysia. Sebagai contoh saya sebut tadi sekolah expatriate Jepun. Kita ada di Pulau Pinang, kita ada di Johor, kita ada di Kuala Lumpur dan juga kita ada di Kota Kinabalu. Kenapa dia boleh ada sampai macam tu? Sebab ada warga expatriate Jepun yang berada di kawasan-kawasan tersebut dan kedutaan Jepun merasakan ada keperluan untuk mereka menubuhkan sekolah-sekolah expatriate ini. Okey. Kemudian kita ada satu kategori yang dah lama lah sebelum kita merdeka lagi dah wujud, iaitu Sekolah Menengah Pertanian Cina. Ini satu kategori khas. Dia bukan menggunakan kurikulum luar negara, tapi kurikulum yang dah dibina sejak daripada sebelum kita ada Akta 1996. Jadi Sekolah Pertanian Cina ini adalah sekolah yang menawarkan kurikulum yang disediakan oleh Donzon dan menduduki peperiksaan yang kita panggil sebagai Unified Examination Certificate ataupun UEC. Okey. Dan akhir sekali kita ada Sekolah Gaya Pos. Sekolah Gaya Pos adalah satu sekolah yang menawarkan perkhidmatan secara pos atau pendidikan secara pos yang buat masa kini yang masih lagi kekal wujud adalah Sekolah Adabi Gaya Pos di Kuala Lumpur, dan dia tidak ada pendidikan secara bersemuka di situ, hanya pendidikan ditawarkan dengan membekalkan bahan-bahan pendidikan kepada murid secara pos. Okey. Itu adalah kategori sekolah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum tuan-tuan bercadang untuk menubuhkan, kena identify dulu, kena pasti dulu kategori manakah yang tuan-tuan cuba cadangkan. Sebab kami kadang-kadang di bahagian pendidikan swasta kita dapat pertanyaan daripada pengusaha, daripada bakal pengusaha atau contohnya bertanyakan dia ada idea nak tubuhkan tapi dia tak tahu nak masukkan dalam kategori mana. So inilah yang tuan-tuan kena faham dulu. Landscape kami, sekolah kita ada 9 kategori seperti yang dinyatakan ini, dan dia perlu meet dalam kategori ataupun masuk dalam mana-mana kategori ini, barulah kita boleh proses untuk tubuh dan juga daftarkan dia. Okey. Kemudian kita ada kategori pusat. Okey, kategori pusat kat sini, kenapa kami kategori pusat? Sebab semuanya akan bermula dengan nama pusat lah. So kita ada pusat bahasa. Okey, pusat kemahiran, pusat latihan, pusat perkembangan, pusat tuition, pusat bimbingan humana, pusat pembelajaran komuniti dan juga pusat bimbingan alternatif. So, saya terangkan dulu tentang pusat bahasa. Okey, pusat bahasa adalah pusat yang menawarkan kursus-kursus jangka pendek dalam bidang bahasa, bidang kemahiran bahasa. So, setakat ini kita ada pelbagai pusat bahasa yang menawarkan pelbagai kursus bahasa. Kita ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Jepun, bahasa Mandarin. Tapi semua ini adalah dalam bentuk kursus jangka pendek. 3 bulan untuk satu tahap, dan dia boleh pergi kepada beberapa tahap mengikut keperluan. Okey. Jika tuan-tuan terfikir untuk menawarkan bahasa ini adakah untuk dewasa saja, tak. Khusus di pusat bahasa sebenarnya boleh ditawarkan seawal umur 6 tahun ataupun 4 tahun jika murid itu mempunyai kehendak ataupun mempunyai keperluan untuk belajar bahasa-bahasa tertentu, dan ia berpandukan kurikulum yang dibuat sendiri atau disediakan sendiri oleh pihak pengurusan pusat tersebut.
perkara yang sama juga untuk pusat kemahiran dan pusat latihan, di mana kurikulumnya disediakan oleh pengusaha sendiri. Namun beza antara pusat kemahiran adalah yang menawarkan kursus-kursus dalam bidang kemahiran, khususnya dalam bidang teknikal dan vocational. Okey. Setakat ini kita ada pusat-pusat kemahiran dalam bentuk pengajian di peringkat kemahiran teknikal seperti yang saya boleh kongsi ini, ada yang pasal berkenaan dengan pengurusan mesin, dan itu antara perkara yang kita boleh terima. Dan di balik kepada yang saya sebutkan untuk pusat bahasa tadi, kursus-kursusnya adalah kursus jangka pendek. Dia tidak akan membawa signifikan kepada peningkatan akademik kepada murid itu. Mana contoh yang saya maksudkan sini, dia tak akan boleh award diploma di pusat-pusat ini, kerana bila bercerita tentang diploma, ia bukan lagi di bawah bidang kuasa Kementerian Pendidikan, tapi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi kita ada pengagihan kuasa yang jelas dekat situ. Jika pusat ingin menawarkan pendidikan sampai ke peringkat diploma contohnya, dia tidak boleh berdaftar dengan kami, tapi perlu berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Tinggi. Kemudian kita ada satu yang kami kenali sebagai pusat perkembangan. Okey, pusat perkembangan di sini kita merujuk kepada pusat yang menyediakan satu kaedah ataupun pengajaran khusus dalam bidang-bidang yang kami dah identify ataupun kami dah kenal pasti. Contohnya kita cerita tentang bidang matematik sebagai contoh. Ada di antara tuan-tuan dan puan-puan mungkin mempunyai skill atau mempunyai kaedah pengajaran yang pelbagai ataupun yang khusus yang tuan-tuan percaya kaedah yang tuan-tuan ada itu boleh membawa peningkatan ataupun perkembangan kepada kemahiran murid dalam bidang tersebut. Maka kat sinilah kita akan masukkan tuan-tuan dan puan. Dia mungkin tak match dalam bidang bahasa, kemahiran ataupun latihan, tapi dia akan masuk dalam bidang pusat perkembangan. So selaras dengan perkembangan terkini IR 4.0 contohnya, kita nak menggalakkan murid-murid ataupun kanak-kanak seawal muda 4 ataupun 6 tahun ataupun 7 tahun mungkin dah mula melihat pembelajaran dalam bidang robotik. Di sinilah kita akan masukkan. Sebab dia bukan dalam bentuk pembelajaran nak bina robot, tetapi macam mana robot itu berfungsi dan sebagainya. Ini juga selaras dengan apa yang dinyatakan dalam kurikulum kebangsaan, di mana kita juga dah mula memasukkan elemen STEM dalam kurikulum kebangsaan, dan pusat perkembangan ini akan menjadi pusat yang memberi sokongan kepada apa yang dipelajari oleh kanak-kanak di sekolah. Jadi tuan-tuan kalau mula berfikir, saya ada program khas yang bukan pusat kemahiran, bukan untuk pusat latihan, tetapi ada kemahiran khas yang dirasa sebenarnya menyokong kepada kurikulum kebangsaan, maka kita boleh daftarkan tuan-tuan di bawah pusat perkembangan. Dan akhir sekali yang famous lah, saya rasa semua orang pun tahu, orang Indonesia, saya rasa tak adalah yang tak hadir pusat tuition. Kalau dah bersekolah, mesti pergi pusat tuition. Itulah satu kategori yang sangat popular. Kita ada lebih daripada 2,000 pusat tuition yang berdaftar di seluruh Malaysia, yang mana pusat tuition ini adalah pusat yang menyediakan ataupun membimbing murid untuk menduduki peperiksaan. Kita ada peperiksaan awam seperti SPM, STPM, PT3, contohnya PT3, dan mungkin dengan Kementerian Pendidikan dah pun memansuhkan UPSR. Namun pusat tuition ini juga adalah tempat di mana murid mendapat sokongan ataupun mendapat pendidikan tambahan selain pada apa yang telah diikuti di peringkat sekolah masing-masing. So jika tuan-tuan berpandukan kurikulum kebangsaan, maka dia akan jatuh kepada kategori pusat tuition. Tapi jika tuan-tuan dan puan-puan menyediakan kurikulum sendiri, belajar matematik di pusat tuition pun ada, matematik di pusat perkembangan pun ada. Apa bezanya? Matematik di pusat tuition adalah menyediakan murid untuk menduduki peperiksaan. Tapi matematik di pusat perkembangan melebih kepada aspek melihat pada perkembangan murid. Dia boleh jadi murid berumur 7 tahun berada dalam satu kelas dengan murid berumur 10 tahun kerana perkembangan mereka sama. So itu antara yang tuan-tuan kena faham, apa beza antara pusat tuition dengan pusat perkembangan. Okey. Kemudian saya akan cerita sedikitlah tentang pusat. Ada 3 lagi pusat yang kat sini, iaitu pusat bimbingan humana, pusat pembelajaran komuniti dan juga pusat bimbingan alternatif. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya kongsikan kat sini, ini adalah pusat-pusat yang kami kawal khas atas persetujuan antara kedua negara. Sebagai contoh, pusat bimbingan humana dan juga pusat pembelajaran komuniti adalah spesifik kepada kerjasama antara Malaysia dengan Indonesia, yang mana kita memerlukan tenaga kerja daripada Indonesia untuk bekerja di ladang-ladang di Sabah dan Sarawak khususnya, dan anak-anak mereka memerlukan pendidikan. Itu antara persetujuan antara Malaysia dengan Indonesia, maka lahirlah pusat bimbingan humana dan juga pusat pembelajaran komuniti.
Bagi pusat bimbingan alternatif pula adalah satu pusat bimbingan untuk anak-anak yang tidak berdokumen, anak-anak pelarian yang tidak ada akses kepada pendidikan formal seperti dalam kategori sekolah tadi, maka ada NGO yang sudi membantu di bawah menyediakan pendidikan kepada mereka dan kita tempatkan mereka di bawah kategori pusat bimbingan alternatif. So 3 pusat yang saya baru nyatakan tadi, dia adalah satu pusat yang dibuat khusus untuk memenuhi persetujuan antara dua negara ataupun keperluan antara negara dan juga satu semangat keinsanan Malaysia untuk memastikan anak-anak semua mendapat pendidikan. Kita juga menjayakan education for all di sini. Jadi sokongan kami di peringkat Kementerian Pendidikan adalah membenarkan institusi ini ditubuhkan. Seperti yang kita maklum daripada awal tadi, semua institusi pendidikan perlu berdaftar, maka mereka juga didaftarkan sebagai institusi pendidikan di bawah Akta Pendidikan 1996. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, jika tadi saya dah menerangkan tentang landscape institusi pendidikan swasta di Malaysia, saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh jelas macam mana nak membezakan kategori institusi pendidikan swasta yang ada di Malaysia. Jadi, kita pergi kepada peringkat seterusnya. Dah pun tuan-tuan dan puan-puan fikir, dah pilih dah nak masuk kategori mana, institusi apa. Kita ada 3 kan tadi. Kita ada tadika, kita ada sekolah dan kita ada pusat. Okey, apa yang akan berlaku sekarang saya terangkan secara ringkasnya macam mana permohonan penubuhan dan pendaftaran suatu institusi pendidikan swasta. Secara konsepnya dia akan sama saja. Tak kira di mana tuan-tuan memilih kategori tadika ke, kategori sekolah ke ataupun kategori pusat, tapi inilah yang akan berlaku. Okey. Pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan akan buat permohonan penubuhan. Okey. Permohonan penubuhan ini secara mudahnya adalah cadangan tuan-tuan dan puan-puan untuk menubuhkan satu institusi pendidikan swasta. Contohnya, katalah tuan-tuan dan puan-puan bercadang untuk menubuhkan satu sekolah swasta akademik. Okey, satu sekolah menengah akademik. Maka tuan-tuan dah datang dengan kami ada borang, kena pergi ke website kami ada borang, download borang tersebut, maka isi borang dan hantar kepada kami dengan memaklumkan maklumat-maklumat ini yang terkandung dalam borang tersebut. Apabila permohonan penubuhan dah sampai ke kami akan proses. Kita akan melihat dari segi aspek syarat-syarat. Sekejap lagi saya akan ceritakan tentang syarat setiap satu kategori. Jadi, bila syarat dipatuhi, kami akan memberi kelulusan penubuhan. Dan kelulusan penubuhan ini biasanya adalah syarat untuk tuan-tuan boleh bertindak dengan agensi-agensi lain. Kenapa saya sebut agensi-agensi lain? Di sini kita mula wujudnya. Bukan institusi pendidikan hanya tertakluk kepada Kementerian Pendidikan sahaja. Betul, di bawah akta kami tadi kami daftarkan, namun untuk mendaftar kami juga perlu mendapatkan pandangan daripada pihak-pihak lain. Kenapa ke pandangan pihak lain? Sebab tuan-tuan bukan wujud di bawah kawasan kami sahaja. Apabila tuan-tuan menggunakan satu premis itu di bawah kawasan pihak berkuasa tempatan ataupun yang kita kenali sebagai majlis-majlis pembenaran, majlis daerah dan juga Dewan Bandaraya contoh. Selain pada itu, premis itu juga akan menempatkan murid-murid. Maka kita kena pastikan premis itu selamat. Bila bercerita tentang premis itu selamat, maka Jabatan Bomba dan Penyelamat adalah rujukan utama kami. Di mana mereka akan memberi pandangan kepada kami, adakah premis yang disyadahkan itu selamat digunakan, sesuai tak digunakan, ada tak faktor-faktor yang boleh mendatangkan mudarat kepada murid. Selain pada aspek keselamatan, kita juga ada aspek kesihatan. Okey, kenapa aspek kesihatan ini penting? Sebab adalah kes-kes antaranya yang tuan-tuan kalau saya boleh kongsikan di sini, di mana institusi itu nampak macam sesuai, tapi apabila dilihat dari segi pengudaraan dan sebagainya, pihak kesihatan, yang ini kami akan ambil daripada Jabatan Kesihatan di kawasan masing-masing untuk memberikan kami pandangan sama ada tempat itu sesuai untuk murid duduk belajar. Sebab kalau kita cerita belajar, murid tak datang duduk untuk 2 minit, murid akan duduk paling-paling tidak pun 1 jam. Kalau contoh kita ambil pusat tuition. Tapi kalau kita cerita bersekolah, murid akan berada daripada pagi hingga petang. So di sinilah pentingnya kami untuk mendapatkan pandangan daripada agensi. So apabila kami keluarkan surat kelulusan penubuhan, tuan-tuan dan puan-puan perlu mendapatkan sokongan daripada agensi-agensi berkaitan tadi, pihak berkuasa tempatan. Kalau tuan-tuan berada di Kuala Lumpur, maka Dewan Bandaraya Kuala Lumpur lah tempat tuan-tuan untuk rujuk. Adakah tempat itu sesuai ataupun boleh digunakan sebagai institusi pendidikan? Jika tuan-tuan berada contohnya di Pasir Putih Kelantan, maka Majlis Daerah Pasir Putih Kelantan lah yang akan memberi tuan-tuan tentang sokongan untuk menubuhkan ataupun menggunakan premis tersebut sebagai institusi pendidikan. Dan dengan sokongan daripada 3 agensi tadi, okey, iaitu pihak berkuasa tempatan, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta pihak kesihatan, maka barulah tuan-tuan boleh memohon kepada kami untuk mendaftar. Saya nak maklumkan kat sini,
ada kes-kes di antaranya kami dah bagi kelulusan penubuhan walau bagaimanapun ada isu yang tidak boleh diurus ataupun tidak dapat persetujuan daripada 3 agensi tadi, maka kelulusan penubuhan tadi akan terbatal. Maka tuan-tuan tidak boleh memohon pendaftaran. Tapi jika semuanya proses dah selesai di peringkat 3 agensi, maka tuan-tuan boleh memukakan permohonan pendaftaran, dan kali ini permohonan pendaftaran akan ada bayaran. Semasa permohonan penubuhan tadi tiada bayaran-bayaran, tapi semasa permohonan pendaftaran tuan-tuan kena bayar. Dan bayaran kami bukanlah bayaran lesen yang mengaut keuntungan ya tuan-tuan dan puan-puan, dia sebenarnya sangat-sangat rendah. Kalau saya boleh cerita sini, sekolah antarabangsa contohnya, bila nak mohon daftar, bayarannya hanyalah RM300 sahaja. Okey. Dan tempoh yang kelulusan yang kami akan bagi nanti dia boleh jadi sama ada setahun atau dia boleh jadi sampai sehingga 5 tahun. Jadi kalau dibayangkan lesennya hanyalah RM300 untuk 5 tahun. So perkara yang tu mungkin tidak menjadi satu isu yang dihadapi oleh pihak pengusaha, tetapi isu berkenaan dengan sokongan daripada BBT itu lebih penting, sokongan daripada agensi itu lebih penting. Jadi apabila dah settle, mohon permohonan pendaftaran, maka akhirnya dapatlah perokok pendaftaran. Apabila yang perokok pendaftaran itu dah keluar, yang tu kena dipamerkan di institusi, maka tuan-tuan dan puan-puan dah boleh beroperasi. Nampak macam mudah, tetapi antara 1 ke 2, 2 ke 3, especially 2 ke 3 itu memerlukan sangat-sangat kerjasama dan juga pematuhan tuan-tuan dan puan-puan kepada syarat-syarat yang bukan kami sahaja tetapkan, tetapi juga yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Jadi jangan persoalkan juga kenapa ada setengah operator kadang-kadang datang kepada kami memaklumkan balik, kenapa institusi saya di kawasan A boleh, kenapa institusi saya nak tubuh di kawasan B tak boleh. Itu kata dia tertakluk kepada undang-undang ataupun peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan masing-masing dan juga agensi-agensi lain. Jadi ada syarat yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan, sebab setakat ini kami juga sentiasa berkolaborasi dengan pihak berkuasa tempatan untuk memahami perancangan pembangunan oleh pihak berkuasa tempatan. Jadi kita pun boleh menerangkan pada tuan-tuan dengan lebih jelas. Ada setengah kawasan memang dah digazetkan sebagai kawasan yang tidak boleh menubuhkan institusi pendidikan. Contohnya kawasan industri berat. Ada orang pernah mencuba nak, okey kita ada kawasan kilang yang kosong, boleh tak kami jadikan sebagai sekolah contoh. Tapi kami dah konsult juga dengan pihak berkuasa tempatan, namun mereka mengatakan kawasan itu adalah kawasan industri berat, maka adalah tidak selamat untuk murid berada di sekitar tersebut. Jadi tuan-tuan kena faham, kelulusan kami ataupun kelulusan di peringkat Kementerian Pendidikan melihat kepada aspek yang kami tetapkan, khususnya dari segi pengoperasian institusi. Walau bagaimanapun, institusi itu juga dikawasan oleh sekurang-kurangnya 3 agensi lain. Okey, sekurang-kurangnya 3 agensi lain. Kita ada pihak berkuasa tempatan, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Pejabat Kesihatan. So 3 agensi ini sangat kami bekerjasama rapat dan memastikan sokongan mereka itu jelas, barulah kita boleh luluskan pendaftaran tersebut. Dan apabila berdaftar, maka barulah tuan-tuan dan puan-puan boleh beroperasi. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, jika tadi saya dah menerangkan tentang landscape institusi pendidikan swasta di Malaysia, saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh jelas macam mana nak membezakan kategori institusi pendidikan swasta yang ada di Malaysia. Jadi kita pergi kepada peringkat seterusnya. Dah pun tuan-tuan dan puan-puan fikir, dah pilih dah nak masuk kategori mana, institusi apa. Kita ada 3 kan tadi. Kita ada tadika, kita ada sekolah dan kita ada pusat. Okey, apa yang akan berlaku sekarang saya terangkan secara ringkasnya macam mana permohonan penubuhan dan pendaftaran suatu institusi pendidikan swasta. Secara konsepnya dia akan sama saja. Tak kira di mana tuan-tuan memilih kategori tadika ke, kategori sekolah ke ataupun kategori pusat, tapi inilah yang akan berlaku. Okey, pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan akan buat permohonan penubuhan. Okey, permohonan penubuhan ini secara mudahnya adalah cadangan tuan-tuan dan puan-puan untuk menubuhkan satu institusi pendidikan swasta. Contohnya, katalah tuan-tuan dan puan-puan bercadang untuk menubuhkan satu sekolah swasta akademik. Okey, satu sekolah menengah akademik. Maka tuan-tuan dah datang dengan kami ada borang, kena pergi ke website kami ada borang, download borang tersebut, maka isi borang dan hantar kepada kami dengan memaklumkan maklumat-maklumat ini nyatakan dalam borang tersebut. Apabila permohonan penubuhan dah sampai ke kami akan proses. Kita akan melihat dari segi aspek syarat-syarat. Sekejap lagi saya akan ceritakan tentang syarat setiap satu kategori. Jadi, bila syarat dipatuhi, kami akan memberi kelulusan penubuhan. Dan kelulusan penubuhan ini biasanya adalah syarat untuk tuan-tuan boleh bertindak dengan agensi-agensi lain. Kenapa saya sebut agensi-agensi lain? Di sini kita mula wujudnya. Bukan institusi pendidikan hanya tertakluk kepada Kementerian Pendidikan sahaja.
Betul, di bawah akta kami tadi kami daftarkan. Namun untuk mendaftar, kami juga perlu mendapatkan pandangan daripada pihak-pihak lain. Kenapa ke pandangan pihak lain? Sebab tuan-tuan bukan wujud di bawah kawaselia kami sahaja. Apabila tuan-tuan menggunakan satu premis itu di bawah kawaselia pihak berkuasa tempatan ataupun yang kita kenali sebagai majlis-majlis pembenaran, majlis daerah dan juga Dewan Bandaraya contoh. Selain pada itu, premis itu juga akan menempatkan murid-murid. Maka kita kena pastikan premis itu selamat. Bila bercerita tentang premis itu selamat, maka Jabatan Bomba dan Penyelamat adalah rujukan utama kami. Di mana mereka akan memberi pandangan kepada kami, adakah premis yang disyadahkan itu selamat digunakan, sesuai tak digunakan, ada tak faktor-faktor yang boleh mendatangkan mudarat kepada murid. Selain pada aspek keselamatan, kita juga ada aspek kesihatan. Okey, kenapa aspek kesihatan ini penting? Sebab adalah kes-kes antaranya yang tuan-tuan kalau saya boleh kongsikan di sini, di mana institusi itu nampak macam sesuai, tapi apabila dilihat dari segi pengudaraan dan sebagainya, pihak kesihatan, yang ini kami akan ambil daripada Jabatan Kesihatan di kawasan masing-masing untuk memberikan kami pandangan sama ada tempat itu sesuai untuk murid duduk belajar. Sebab kalau kita cerita belajar, murid tak datang duduk untuk 2 minit. Murid akan duduk paling-paling tidak pun 1 jam. Kalau contoh kita ambil pusat tuition. Tapi kalau kita cerita bersekolah, murid akan berada daripada pagi hingga petang. So di sinilah pentingnya kami untuk mendapatkan pandangan daripada agensi. So apabila kami keluarkan surat kelulusan penubuhan, tuan-tuan dan puan-puan perlu mendapatkan sokongan daripada agensi-agensi berkaitan tadi. Pihak berkuasa tempatan. Kalau tuan-tuan berada di Kuala Lumpur, maka Dewan Bandaraya Kuala Lumpur lah tempat tuan-tuan untuk rujuk. Adakah tempat itu sesuai ataupun boleh digunakan sebagai institusi pendidikan? Jika tuan-tuan berada contohnya di Pasir Putih Kelantan, maka Majlis Daerah Pasir Putih Kelantan lah yang akan memberi tuan-tuan tentang sokongan untuk menubuhkan ataupun menggunakan premis tersebut sebagai institusi pendidikan. Dan dengan sokongan daripada 3 agensi tadi, okey, iaitu pihak berkuasa tempatan, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta pihak kesihatan, maka barulah tuan-tuan boleh memohon kepada kami untuk mendaftar. Saya nak maklumkan kat sini, ada kes-kes di antaranya kami dah bagi kelulusan penubuhan, walau bagaimanapun ada isu yang tidak boleh diurus ataupun tidak dapat persetujuan daripada 3 agensi tadi, maka kelulusan penubuhan tadi akan terbatal. Maka tuan-tuan tidak boleh memohon pendaftaran. Tapi jika semuanya proses dah selesai di peringkat 3 agensi, maka tuan-tuan boleh mengemukakan permohonan pendaftaran, dan kali ini permohonan pendaftaran akan ada bayaran. Semasa permohonan penubuhan tadi tiada bayaran-bayaran, tapi semasa permohonan pendaftaran tuan-tuan kena bayar. Dan bayaran kami bukanlah bayaran lesen yang mengaut keuntungan ya tuan-tuan dan puan-puan, dia sebenarnya sangat-sangat rendah. Kalau saya boleh cerita sini, sekolah antarabangsa contohnya, bila nak mohon daftar, bayarannya hanyalah RM300 sahaja. Okey. Dan tempoh yang kelulusan yang kami akan bagi nanti dia boleh jadi sama ada setahun atau dia boleh jadi sampai sehingga 5 tahun. Jadi kalau dibayangkan lesennya adalah RM300 untuk 5 tahun. So perkara yang itu mungkin tidak menjadi satu isu yang dihadapi oleh pihak pengusaha, tetapi isu berkenaan dengan sokongan daripada BBT itu lebih penting, sokongan daripada agensi itu lebih penting. Jadi apabila dah settle, mohon permohonan pendaftaran, maka akhirnya dapatlah perakuan pendaftaran. Apabila yang perakuan pendaftaran itu dah keluar, yang tu kena dipamerkan di institusi, maka tuan-tuan dan puan-puan dah boleh beroperasi. Nampak macam mudah, tetapi antara 1 ke 2, 2 ke 3, especially 2 ke 3 itu memerlukan sangat-sangat kerjasama dan juga pematuhan tuan-tuan dan puan-puan kepada syarat-syarat yang bukan kami sahaja tetapkan, tetapi juga yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Jadi jangan persoalkan juga kenapa ada setengah operator kadang-kadang datang kepada kami memaklumkan balik. Kenapa institusi saya di kawasan A boleh, kenapa institusi saya nak tubuh di kawasan B tak boleh. Itu kata dia tertakluk kepada undang-undang ataupun peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan masing-masing dan juga agensi-agensi lain. Jadi ada syarat yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan, sebab setakat ini kami juga sentiasa berkolaborasi dengan pihak berkuasa tempatan untuk memahami perancangan pembangunan oleh pihak berkuasa tempatan. Jadi kita pun boleh menerangkan pada tuan-tuan dengan lebih jelas. Ada setengah kawasan memang dah digazetkan sebagai kawasan yang tidak boleh menubuhkan institusi pendidikan. Contohnya kawasan industri berat. Ada orang pernah mencuba kita ada kawasan kilang yang kosong, boleh tak kami jadikan sebagai sekolah contoh. Tapi kami dah konsult juga dengan pihak berkuasa tempatan, namun mereka mengatakan kawasan itu adalah kawasan industri berat, maka adalah tidak selamat untuk murid berada di sekitar tersebut. Jadi tuan-tuan kena faham, kelulusan kami ataupun kelulusan di peringkat Kementerian Pendidikan melihat kepada aspek yang kami tetapkan, khususnya dari segi pengoperasian institusi. Walau bagaimanapun, institusi itu juga dikawasi oleh sekurang-kurangnya 3 agensi lain.
Okey, sekurang-kurangnya 3 agensi lah. Kita ada pihak berkuasa tempatan, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Pejabat Kesihatan. So 3 agensi ini sangat kami bekerjasama rapat dan memastikan sokongan mereka itu jelas, barulah kita boleh beri luluskan pendaftaran tersebut. Dan apabila berdaftar, maka barulah tuan-tuan dan puan-puan boleh beroperasi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah tahu proses macam mana nak mohon daripada permohonan penubuhan kepada dapatlah pendaftaran. Tapi saya sebutkan tadi, setiap satu kategori institusi pendidikan ada syarat-syarat yang kita tetapkan. Secara umumnya lah yang saya boleh maklumkan kat sini, kita melihat kepada 4 aspek utama. Okey. Kita ada pemilikan, kita ada pentadbirannya dan juga kurikulum atau program dan juga premis. Okey. Kalau bercerita tentang pemilikan, apa yang kami maksudkan kat sini adalah institusi pendidikan itu kena ada pemiliknya. Okey. Dan syarat-syarat pemilik ini kami bezakan antara kategori tadi. Sebagai contoh ringkas lah sebelum kita pergi secara perinci nanti. Contohnya bila tadika kita kata tuan-tuan boleh jadi hanya sebagai satu pemilikan tunggal yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia menjadi pemilik kepada suatu institusi pendidikan tadika swasta. Okey. So kalau kata saya berhasrat nak tubuhkan tadika, saya boleh je pergi berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia untuk menubuhkan sebuah perniagaan ROB, kan, Register of Business. Maka dengan ROB itu saya boleh tubuhkan suatu tadika swasta. Cuma dekat sini biasanya untuk tadika kita ada perkaitan. Jika saya tubuhkan perniagaan, so perniagaan itu juga kena bersama dengan apa yang berdaftar dengan institusi pendidikan dia, sebab itulah perniagaannya, itulah juga institusi pendidikannya. Jadi proses untuk untuk mendaftarkan untuk memohon bagi tadika yang menggunakan konsep ataupun menggunakan entiti pendaftaran perniagaan ini, kebiasaannya pihak Suruhanjaya Syarikat Malaysia juga akan memohon pandangan daripada Kementerian Pendidikan untuk memastikan namanya tak bertindih. Contohnya saya nak tubuhkan tadika ABC. Dah banyak rupanya tadika ABC yang dah berdaftar sebagai ROB di SSM. Jadi saya tak boleh gunakan nama tersebut, maka saya kena dapatkan nama yang lain. So ini antara kerjasama yang kami sentiasa buat dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan akan pastikan dulu bahawa nama yang saya nak guna tadi tiada pertindihan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Itu jika tuan-tuan dan puan-puan menggunakan syarikat ataupun pendaftaran perniagaan. Tapi selain pada pendaftaran perniagaan, sebenarnya saya sebut tadi, setiap kategori kita bezakan kaedah pemilikan. Okey. Kalau tadika sebut tadi, dia boleh jadi serendah-rendahnya, sepaling kecil pun sebagai ROB pun dah cukup untuk menjadi pemilik. Tetapi apabila kita bercerita tentang sekolah, kita nak sesuatu yang lebih stabil, maka sebuah syarikat sedia berhad contohnya adalah satu entiti yang kami terima untuk menubuhkan sekolah. Tak kira lah sekolah swasta ke, sekolah yang tadi rendah akademik, menengah akademik, agama, antarabangsa, dia kena ada syarikat sedia berhad. Tapi kita ada juga sedikit flexibility untuk sekolah yang menjalankan kurikulum kebangsaan. Sebab ini kita tahu ada banyak contoh saya boleh kongsi kat sini, contohnya macam sekolah-sekolah agama, kebanyakannya dimiliki oleh yayasan atau pertubuhan yang mana dia adalah lebih pada konsep jariah kepada komunitinya contohnya. Maka pertubuhan pun boleh. Apa yang penting di sini, pemilikan ini adalah suatu entiti yang berdaftar di bawah mana-mana undang-undang yang bertulis di Malaysia. Jadi kita ada ROB, kita ada syarikat sedia berhad, kita boleh ada pertubuhan, kita boleh ada persatuan, kita boleh ada yayasan. Semua ini selagi dia masih lagi berdaftar di bawah mana-mana undang-undang bertulis di Malaysia, maka kita boleh terima. Cuma macam saya sebut tadilah, dia ada perbezaan antara setiap satu kategori. Dan apabila ada perbezaan untuk kategori tersebut, selain pada pemilikannya, kita juga ada syarat berkenaan dengan modal contohnya. So kalau paling mudah yang saya rasa mungkin banyak pakar pengusaha dah tahu, nak tubuhkan sekolah antarabangsa, syarikat sedia berhad mesti ada modal berbayar sekurang-kurangnya 1 juta. Itu yang kami sebut dalam syarat kami. Jadi kenapa kami letakkan itu? Itu antara syarat kami untuk memastikan bahawa institusi boleh, bila mohon untuk tubuh, dia juga boleh kekal untuk beroperasi. Dia ada backup dari segi kewangannya lah. Sebab kita tahu institusi pendidikan swasta ni sebenarnya tak dapat apa-apa bantuan daripada kerajaan, daripada Kementerian Pendidikan khususnya. Tetapi dia perlu mempunyai satu kekuatan kewangan. So kekuatan kewangan itulah yang kami akan minta ditunjukkan dalam bentuk syarat-syarat yang kami tetapkan lah. So dia berbeza antara setiap satu kategori. Okey. Itu
lepas ni nanti kita akan tengok setiap satu aspek pemilikan tu macam mana, pentadbiran macam mana. Bila cerita pasal pentadbiran, yang ni sebenarnya untuk bukan kata Kementerian Pendidikan nak apa orang kata masuk campur dalam urusan pentadbiran ni institusi pendidikan swasta, tetapi ada perkara-perkara di dalam Akta Pendidikan 1996 sebenarnya yang telah menggariskan peruntukan yang perlu dilaksanakan oleh institusi pendidikan. Jadi kat sinilah kami akan tetapkan. Contoh yang paling jelas dalam Akta Pendidikan 1996 menyebut bahawa setiap institusi pendidikan perlu ada surat cara pengelolaan. Okey. Surat cara pengelolaan ni apa? Surat cara pengelolaan ni ada satu legal document ya tuan-tuan dan puan-puan yang mana menyebut tentang siapa lembaga pengelola, apa peranan lembaga pengelola, apakah syarat-syarat seorang lembaga pengelola. So di sinilah di mana kementerian akan menetapkan syarat. Saya bagi contoh, kalau sebuah tadika kami tetapkan lembaga pengelolanya sekurang-kurangnya 3 orang. Okey, 3 orang lembaga pengelola yang mana kita akan pastikan lembaga pengelola akan dalam bentuk ganjil. Kenapa? Sebab jika berlaku pertikaian, dia mesti akan ada majoriti. Kalau 3 orang, seorang tak menyokong, 2 orang lagi menyokong, maka majoriti dah dicapai. Itu konsep mudah yang kami terapkan di sinilah. Tapi apabila bercerita tentang sekolah, kita tak bagi 3 orang. Kita letakkan minimum 5 orang. Tapi boleh nak ditambah lagi mengikut keperluan. Dan setiap lembaga pengelola ini, dia ada surat cara pengelolaan yang saya sebut tadi itu sebagai satu dokumen untuk memberitahu apa fungsi dia, apa peranan lembaga pengelola dan juga apa had kuasa lembaga pengelola. So macam saya sebut tadi, kita ada pemilik. Di bawah pemilik kita ada lembaga pengelola. Jadi lembaga pengelola yang tertulis di bawah Akta Pendidikan 1996 ini tertakluk kepada peruntukan akta dan juga tertakluk kepada surat cara pengelolaan masing-masing. Jadi di situlah tuan-tuan dan puan-puan, bila menubuhkan institusi pendidikan swasta, ada satu yang selalu sangat kami di bahagian pendidikan swasta terima, kadang orang tanya apa yang dimaksudkan dengan surat cara pengelolaan. Itulah, dia adalah satu dokumen yang akan membimbing ataupun memberi panduan kepada lembaga pengelola untuk menguruskan institusi pendidikan. Okey. Dan perkara yang ketiga, iaitu ini aspek paling penting dalam pendidikan. Yang inilah yang peranan yang sama seperti mana Kementerian Pendidikan berfungsi untuk sekolah kerajaan adalah melihat pada kurikulum dan juga program. Okey. So setiap satu institusi tadi dia dah ada kurikulum yang boleh dilaksanakan. Macam saya sebut tadi kan, tadika mesti melaksanakan kurikulum prasekolah kebangsaan. Tapi boleh tak nak laksanakan kurikulum tambah? Boleh. Itu pun kita masukkan dalam kategori program tambahan. So di sini adalah perkara yang kami akan nilai, kami akan semak, melihat pada kesesuaian dan baru kami boleh luluskan. Dan kelulusan kurikulum atau program ini tidak datang bersendirian. Dia akan datang bersama dengan kelulusan institusi tadi. Jadi bagi saya nak jelaskan juga di sini, ada di antara pihak-pihak luar kadang-kadang bertanya, boleh tak kami memohon kelulusan program untuk kami jual atau kami promote kepada ni? Itu sebenarnya di luar daripada bidang kuasa bahagian pendidikan swasta, sebab kita tidak meluluskan kurikulum secara bersendirian. Dia mesti datang bersama dengan institusi. Jadi apabila contoh kalau sekolah laksanakan kurikulum kebangsaan macam sekolah rendah akademik, menengah akademik, dia sebenarnya kita nyatakan macam tadi bahawa dia akan melaksanakan kurikulum kebangsaan. Jadi tak adalah dia kena submit ataupun semasa permohonan kena kemukakan dokumen kurikulum, sebab dokumen tu kurikulum itu disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Tetapi bagi sekolah yang tak guna kurikulum kebangsaan macam sekolah antarabangsa, sekolah expatriate, maka dia kena kemukakan dokumen kurikulum tadi. Okey, terutamanya bagi kurikulum yang contoh kalau sekolah expatriate kami tak ada lah, katalah tak pernah ada sekolah expatriate Cina. Maka apabila pihak kedutaan Cina contohnya nak menubuhkan sekolah expatriate, maka dia kena hantarlah kepada kami dokumen kurikulum tersebut. Okey. Dokumen kurikulum ataupun program ini penting khususnya dalam kategori pusat tadi. Kita ada pusat bahasa, pusat latihan, pusat kemahiran. So pusat tadi sebenarnya dia akan perlu menyungguhkan kurikulumnya. Jadi kurikulum tu kena lengkap daripada murid mula mengikuti kursus 3 bulan ke, kursus 3 bulan dah berterusan, 3 bulan tahap pertama, 3 bulan tahap kedua, 3 bulan tahap ketiga contohnya. So kami kena nampak flow kurikulum tersebut, baru kita boleh luluskan. Okey. So ini antara aspek yang penting. Kadang-kadang pengusaha datang lebih kepada melihat kepada institusi pendidikan sebagai perniagaan. Sebenarnya tuan-tuan juga kena fikir tentang apa yang nak disampaikan kepada murid-murid, apa perkhidmatan yang nak ditawarkan. So, dan itu sebenarnya berlaku di bawah aspek kurikulum atau program. Kat sinilah yang di mana tuan-tuan akan meletakkan sebarang fee untuk ataupun yuran untuk belajar, sebab dia akan berpandukan kepada apa yang akan ditawarkan di institusi pendidikan masing-masing. Okey, aspek terakhir dalam syarat penubuhan dan pendaftaran yang kami lihat adalah aspek premis.
Yang ni seperti yang saya sebut tadilah, premis ini sangat penting sebab bila kita daftarkan institusi pendidikan perlu ada premis, dan premis ini boleh jadi pelbagai bentuk premis. Kami dari masa ke semasa sentiasa menyemak flexibility kepada pelbagai bentuk premis yang ada. Kalau dulu kalau saya boleh kongsi kat sini, kalau dulu sekolah antarabangsa kita nak ada satu kampus yang besar. Okey. Namun nak mencari kampus yang besar atau tanah yang besar itu sekarang menjadi satu isu, tetapi demand masih ada, dan berdasarkan tinjauan, berdasarkan kajian kami, dan kami melihat okey, mungkin kita dah boleh revert sikit. Banyak bangunan-bangunan yang tak digunakan, bangunan komersial tak digunakan contohnya, boleh jadikan sekolah, dan jika memenuhi syarat kami maka boleh dijadikan institusi pendidikan tadi. Tetapi balik kepada yang saya sebut sebelum ni, institusi pendidikan premis ini perlu mendapat sokongan daripada 3 agensi. Jadi tak semudah kata, saya jumpa satu bangunan, saya boleh jadi sekolah. Tak boleh juga tuan-tuan dan puan-puan. Kena dapatkan dulu juga daripada pihak berkuasa tempatan, bomba dan juga kesihatan. Jadi aspek premis ini sebenarnya antara aspek yang boleh kalau saya sebut dekat sini, dia boleh jadi satu pemutus. Kadang-kadang apabila pemilikan dah jelas, pentadbiran jelas, kurikulum pun okey, tapi tiba-tiba premis sangkut, contohlah, maka tak bolehlah ditubuh dan juga tak boleh didaftarkan. So, semua aspek ini perlu dipatuhi, maka barulah suatu institusi pendidikan itu boleh didaftarkan dan boleh beroperasi. Itu yang tuan-tuan kena ingat. Saya bagi secara umumnya di sini dulu, ini adalah 4 aspek utama yang kita bagi penekanan dalam sebarang penubuhan 3 kategori utama tadi. Okey, 3 kategori institusi pendidikan swasta yang utama tadi. Tuan-tuan nak tubuh pusat pun, pusat bahasa contohnya, dia ada pasal pemilikannya, pasal pentadbiran, pasal kurikulum dan juga pasal premis. Kalau nak tubuhkan tadika, sama juga. Pemilikan, pentadbiran, kurikulum dan premis. Tapi sekejap lagi saya akan go detail. Bila pentadbiran sebenarnya kita bukan hanya lembaga pengelola, kita akan bercerita tentang guru, kita akan juga bercerita tentang pekerja. So syarat-syarat itu kami nyatakan. Dan benda-benda ini semua tuan-tuan boleh ke portal kami untuk melihat apakah syarat secara terperinci. Okey tuan-tuan dan puan-puan, jika tadi secara umumnya saya dah maklumkanlah apa aspek utamalah. Kita ada 4 tadi kan aspek utama. Jadi sekarang saya perincikan sedikit. Tapi yang lebih terperinci tuan-tuan dan puan-puan boleh muat turun di portal KPM lah, www.moi.gov.my, dan boleh pilih di bahagian muat turun untuk melihat bahagian pendidikan swasta, dan muat turunlah garis panduan yang kami nyatakan. Tapi saya kongsikan di sini apa aspek yang kita boleh bincangkan, boleh maklumkan lebih awal lah untuk tuan-tuan tengok. Tapi detail ataupun perinciannya itu dokumennya lebih panjang daripada apa yang tuan-tuan anda boleh lihat pada pagi inilah. Jadi untuk kategori pertama, contohnya saya boleh kongsi di sini, kita ada sekolah swasta, akademi dan juga agama. Macam tadi kan kita ada sekolah rendah akademik, sekolah menengah akademik, sekolah rendah agama dan juga sekolah menengah agama. So ada 4 kategori di sini. Maka syaratnya macam tadi saya sebut, untuk pemilikan, pemilikan dia boleh jadi syarikat, boleh jadi pertubuhan, persatuan, janji dia telah pun berdaftar di bawah mana-mana undang-undang berdaftar di Malaysia. Undang-undang bertulis di Malaysia, maaf saya. Dan pemilikan ini hanya terhad kepada warga negara Malaysia sahaja. Ini antara saya kata yang tadi, apabila kami memperincikan syarat-syarat penubuhan dan pendaftaran bagi setiap kategori, dia akan ada untuk kategori contoh yang ini sekolah swasta akademik agama, ada syarat khas untuk mereka. Contoh yang ini saya boleh sebut pemilikannya hanya terhad kepada warga negara Malaysia sahaja. Contoh kalau saya ada pelabur bukan warga negara nak masuk melabur di dalam syarikat sebagai pemilik sekolah swasta akademik, maka ia tidak mematuhi syarat kami, sebab kami dah tetapkan bahawa syaratnya mestilah warga negara Malaysia sahaja. Dan kita ada lagi satu syarat, iaitu kena ada sekurang-kurangnya 3% bumi. Ini khusus kepada syarikat sedia berhad. Apabila syarikat sedia berhad, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh melihat berapa banyak pemegangan saham mengikut kaum. Maka syarat 3% bumi ni ada. Ini sebagai salah satu, ini sebenarnya usaha berterusan Kementerian Pendidikan yang kita dah pun laksanakan sejak dulu untuk menyokong pemilikan dalam kalangan perniagaan dalam kalangan bumi putera. Tapi jika dia adalah pertubuhan atau persatuan, maka perkara ini kami tak boleh nak tunjukkan. Kami tahu tuan-tuan dan puan-puan, jika berdaftar sebagai pertubuhan di bawah pendaftar pertubuhan Malaysia, dia tidak ada sebarang modal. Maka syarat 3% bumi ini tidak terpakai untuk pertubuhan dan persatuan. Itu satu contoh pemilikan. Kemudian dari segi pentadbiran, tadi kan saya sebut pentadbiran, maka pentadbiran dalam yang saya senaraikan di sini, kita ada pengelola. Sekurang-kurangnya 5 orang pengelola dan pengerusi hendaklah warga negara Malaysia. Tadi pelabur tak boleh nak melabur, tapi kalau saya perlukan, mungkinlah
tuan-tuan dan puan memerlukan satu kepakaran daripada luar negara untuk menjadi pengurusan institusi pendidikan tuan-tuan dan puan, maka boleh untuk sekolah swasta akademik dan agama boleh ada bukan warga negara, kerana yang penting adalah pengerusinya hendaklah warga negara Malaysia. Itu adalah syarat yang saya kata kalau nak tengok lebih terperinci memang kena tengok yang detail dalam kita punya portal lah. Kemudian dalam pentadbiran juga kita akan melihat pada tenaga pengajar, di mana tenaga pengajar warga negara Malaysia boleh dan juga bukan warga negara Malaysia. Tapi bukan warga Malaysia kena ada pas penggajian yang dapat daripada Jabatan Immigration. Dan perbezaan antara warga negara bukan warga negara ada pula syaratnya. Kalau cikgu bukan warga negara, dia kena ada sekurang-kurangnya ijazah dalam peringkat ijazah sarjana muda, dan juga hendaklah ada kelayakan dalam bidang pendidikan. Apa maksud bidang pendidikan kat sini? Adalah paling-paling tidak pun sijil dalam pedagogi. Itu perkara yang kami akan nilai, sebab kita juga nak memastikan bahawa institusi pendidikan swasta ini menyokong pembangunan ekonomi kepada warga negara Malaysia. Okey, membantu anak-anak Malaysia yang berkelayakan untuk jadi guru. Okey. Dan pada masa sama juga jika memerlukan kepakaran daripada bukan negara, kami juga tidak halang, tetapi perlu memenuhi syarat yang kami tetapkan. Okey. Di bawah pentadbiran itu di bawah pentadbiran, iaitu pengelola dan juga tenaga pengajar. Kemudian di bawah kurikulum dan program kita ada kurikulum, kita ada pentaksiran, kita ada murid dan juga yuran. Okey. Yuran di sini, kurikulum macam saya sebutlah tadi lah, contohnya apabila kita dalam kategori sekolah swasta, akademik ataupun agama, maka kurikulumnya memang kurikulum kebangsaan. Tak ada option, saya nak buat kurikulum kebangsaan daripada negara lain, tak boleh, dia must be kurikulum kebangsaan daripada Malaysia, daripada KPM. Tetapi bagi sekolah agama, dia hendaklah juga boleh melaksanakan kurikulum agama daripada pihak berkuasa agama negeri. So kalau nak buktikan macam mana, biasanya Jabatan Agama Islam Negeri akan mengeluarkan surat kepada tuan-tuan dan puan membenarkan tuan-tuan menggunakan kurikulum mereka di institusi pendidikan tuan-tuan dan puan. So dokumen tersebut kami perlukan semasa permohonan agar kami jelas bahawa tuan-tuan telah pun disemak ataupun telah pun mendapat kelayakan, diberi kebenaran oleh Jabatan pihak berkuasa agama negeri untuk melaksanakan kurikulum mereka. Okey. Dah ada kurikulum, tentu sekali ada pentaksirannya. Jadi untuk sekolah swasta akademik ataupun agama, pentaksirannya adalah mengikut ketetapan Lembaga Perperiksaan Malaysia. Macam kita tahulah, bagi sekolah menengah contohnya, kita ada perperiksaan STPM, kita ada perperiksaan SPM, kita ada STAM ataupun Sijil Tinggi Agama Malaysia yang khususnya untuk sekolah agama, kita ada pentaksiran tingkatan 3, PT3 tu. Jadi perkara ini adalah mengikut ketetapan oleh Lembaga Perperiksaan. Dan macam contoh yang kita berlaku dalam pandemik terkini, peperiksaan SPM tidak lagi berlaku pada hujung tahun. Contohnya kan macam tahun murid kumpulan tahun 2020 hari itu menduduki peperiksaan pada Februari 2021. Dan untuk tahun ini pun sekali lagi murid peperiksaan tahun 2021 hanya menduduki peperiksaan tahun 2022. Dan ini adalah yang saya maksudkan di sini, ketetapan oleh Lembaga Peperiksaan. Jadi sebagai sekolah yang melaksanakan kurikulum kebangsaan, tuan-tuan dan puan-puan perlu mematuhi apa yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan untuk melaksanakan peperiksaan. Okey. Dan bercerita tentang murid yang boleh masuk, maka kita menetapkan bahawa sebab ini adalah sekolah yang melaksanakan kurikulum akademik, kurikulum kebangsaan, iaitu sekolah agama, maka murid-murid juga hendaklah mengikut umur yang ditetapkan oleh KPM. Jadi tak bolehlah umurnya lebih daripada apa yang kita tetapkan ataupun kurang daripada apa yang kita tetapkan. Kita adalah antara setengah institusi yang telah beroperasi kadang-kadang mengambil murid yang lebih muda, dan dia akan jadi satu masalah apabila murid itu tidak dapat menduduki peperiksaan kerana kita ada syarat yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena ingat apabila mengoperasikan itu nanti ataupun merancang untuk menubuhkan satu institusi pendidikan swasta, tuan-tuan ada kena jelas murid kohort mana yang tuan-tuan nak ambil, umur berapa nak ambil. Okey. Dan perkara ini apabila kita bagi kelulusan penubuhan, kita akan nyatakan dengan jelas apa yang perlu dipatuhi. Dan yang ni adalah part yang paling besarlah berkenaan dengan yuran. Okey. Seperti yang tuan-tuan sedia maklum, Kementerian Pendidikan atau kerajaan tidak memberi bantuan kepada sekolah swasta ataupun institusi pendidikan swasta untuk beroperasi. Ini betul-betul didorong ataupun diuruskan sepenuhnya oleh pengusaha sendiri. Jadi kami faham punca utama pendapatan adalah daripada yuran-yuran yang dipungut ataupun dikutip daripada murid yang mengikuti pendidikan di institusi pendidikan swasta, tuan-tuan. Okey. Jadi kadar yuran kat sini, adakah KPM menetapkan syarat? Ya, KPM ada menetapkan syarat, tetapi berapa had itu semuanya terpulang kepada apa yang dicadangkan oleh tuan-tuan dan puan-puan.
Okey, saya maksudkan di sini adalah tuan-tuan dan puan-puan boleh mencadangkan semasa permohonan penubuhan kadar yuran yang akan dikenakan. Okey. Tetapi kami akan buat pertimbangan apakah kadar yuran yang sepatutnya. Walau bagaimanapun pertimbangan itu akan dibuat berdasarkan justifikasi yang tuan-tuan dah maklumkan. Contoh saya boleh kongsi dekat sini yang paling mudah. Saya ada satu sekolah A yang mungkin yuran saya adalah antara RM500 sebulan. Tetapi saya ada sekolah B menawarkan kurikulum yang sama tetapi harga bayaran bulanannya mungkin RM2,000 sebulan. Kenapa ada perbezaan? Kerana tuan-tuan sendiri dah menyatakan. Contoh sekolah B tadi mengatakan kami ada fasiliti ataupun kemudahan-kemudahan sukan. Kita ada kolam renang saiz Olimpik. Itu antara perkara yang mungkin pihak tuan-tuan dah boleh cadangkan. Maka kami boleh menerima justifikasi tersebut, maka kita tahu kumpulan sekolah A, sekolah B tadi mungkin target sasaran pelanggan dia adalah berbeza dengan sasaran pelanggan bagi kumpulan A. Dan kumpulan A, sekolah A tadi mungkin kemudahan yang ditawarkan pun agak minimum contohnya. Jadi kadar itu tuan-tuan yang boleh tetapkan dan tuan-tuan boleh cadangkan kepada kami dan kami akan buat pertimbangan sebagainya. Dan tiada kawalan dari segi situlah, dari segi berapa nak cadanglah apa yang tuan-tuan rasa terfikir. Sebab tuan-tuan kena fikirkan sustainability ataupun kelangsungan tuan-tuan dan puan-puan untuk beroperasi. Jangan sampai terlalu murah maka at the end tak boleh nak kekal beroperasi kerana sumber pendapatan dah berkurangan. Kat sini kita kata KPM akan menilai berapa kadar bersesuaian. Kadang-kadang walaupun kami mempersoalkan kadar yang dicadangkan dan tuan-tuan boleh memberi justifikasi kenapa kadar yuran tersebut, maka kita boleh luluskan. Okey, sekarang yuran dah lulus, tuan-tuan dah buat operasi. Boleh tak naik yuran? Boleh naikkan yuran, tetapi masih lagi dikawal oleh KPM. Tuan-tuan tak boleh naikkan yuran sesuka hati sebab dalam peraturan pendidikan pun menjelaskan setiap yuran yang hendak dikenakan kepada murid hendaklah diluluskan oleh KPM. Katalah kalau kami dah luluskan tuan-tuan dan puan-puan yurannya RM5,000 setahun. Tiba-tiba disebabkan pandemik, kos meningkat, nak kena latih guru, nak kena sediakan fasiliti, kemudahan internet dan sebagainya, tuan-tuan kata kami memerlukan kenaikan yuran. Tapi tuan-tuan tak mohon dengan kami, terus naikkan yuran, bagi tahu dekat ibu bapa, sekarang yuran kami bukan lagi RM5,000 setahun tetapi RM7,000 setahun. Maka RM2,000 itu adalah yang kami tidak luluskan. Maka itu melanggar peruntukan yang kami tetapkan dalam akta. Jadi tuan-tuan boleh dikenakan tindakan. Sebab itu saya kata kita tidak menghalang tuan-tuan nak naikkan yuran, tapi mesti mengikut prosedur. Okey, dan untuk perkongsian di sini, yuran yang kami luluskan setakat ini, bila nak mohon kenaikan, kami hadkan kepada 30%. Kenapa kami hadkan 30% ni? Sebenarnya kita juga kena menjaga kebajikan ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke institusi pendidikan swasta. Jadi sebarang kenaikan itu kita tak halang, tetapi dia tidak naik secara drastik. Jadi ada secara berperingkat, yang mana ibu bapa boleh faham kenapa. Saya rasa semua orang pun faham kenapa berlaku peningkatan kos dengan kadar inflasi yang meningkat. Contohnya, perkara-perkara ini boleh menjadi faktor mengapa pihak institusi terpaksa menaikkan yuran. Tetapi yang penting, apa yang saya nak nyatakan sini, kena dapat kelulusan baru boleh dikenakan tindakan. So, itu secara umum untuk sekolah swasta, akademik dan juga agama. Saya juga boleh kongsikan untuk sekolah antarabangsa. Okey, sebenarnya lebih kurang syarat apa yang kita nyatakan tadi, tetapi adalah perbezaan. Okey, adalah perbezaan antara sekolah antarabangsa dengan sekolah swasta akademik tadi. Apa syarat yang berbeza? Syaratnya mungkin masih sebut awal tadi, syarikatnya pemilikan hanya terhad kepada syarikat sedia berhad sahaja dan modal berbayarnya kena ada RM1 juta. Itu antara yang membezakan mereka. Tetapi bagi sekolah antarabangsa, syarat lain macam premis, yes, kita ada syarat yang boleh ditetapkan, yang ditetapkan oleh KPM sekurang-kurangnya 50,000 kaki persegi. Bagi sekolah swasta, kami agak terbuka. Bagi tadika, kami pun tak menetapkan minimum keluasan. So, itu antara syarat yang tuan-tuan kena tengok. Ada beza antara satu kategori, ya, tadika, sekolah ataupun pusat. Dalam kategori tersebut pun ada perbezaan. Contoh macam kategori sekolah swasta ataupun sekolah akademik dengan sekolah antarabangsa lain syaratnya. Tapi ada syarat yang sama. Contoh bila bercerita tentang premis, semua orang perlu mendapat kelulusan daripada 3 agensi, iaitu pihak berkuasa tempatan, Jabatan Bomba dan Penyelamat dan juga Pejabat Kesihatan. So, syarat yang sama itu
semua orang terima, tetapi ada syarat yang berbeza dari segi pemilikan contohnya, dari segi pentaksiran, dari segi kurikulum contohnya. Jadi perkara-perkara inilah yang tuan-tuan kena teliti terlebih dahulu, kena fahami terlebih dahulu sebelum mengumumkan permohonan kepada kami. Jadi apabila tuan-tuan dah teliti, dah faham, maka bolehlah hantarkan permohonan kepada kami, yang mana macam saya sebut tadi, borang boleh dimuat turun di www.moi.gov.my dan tuan-tuan go through. Dan seperti yang saya kongsi pada awal tadi, jika tuan-tuan ada sebarang kemusykilan tentang syarat yang mungkin tak berapa jelas, tuan-tuan tak berapa fahami, macam saya sebutkan surat cara pengelolaan, tak jelas apa itu surat cara pengelolaan, maka tuan-tuan boleh berhubung terus dengan pejabat pendidikan daerah terdekat ataupun jabatan pendidikan negeri, ataupun boleh berhubung dengan kami di bahagian pendidikan swasta Kementerian Pendidikan. Jadi ada banyak sumber yang tuan-tuan boleh rujuk sebenarnya, dan perkara inilah yang kita cuba amalkan, di mana kita nak tuan-tuan mengadakan dapatkan maklumat dengan jelas dulu daripada kami sebelum mengumpulkan permohonan. Sebab kadang-kadang bila tak jelas, tuan-tuan pun tak tahu hala tuju untuk menubuhkan institusi macam mana. Dan apabila datang kepada kami dengan permohonan, kami terpaksa kata permohonan terpaksa ditolak kerana tidak memenuhi banyak sangat syaratnya. Dan tuan-tuan dah pun membuang masa di situ. Itu sebabnya adalah lebih baik ataupun kami galakkan untuk tuan-tuan melihat dulu apa syarat. Jika ada yang tak jelas, dapatkan dulu pandangan, dapatkan dulu nasihat daripada rakan-rakan kami di Jabatan Pendidikan Negeri, di Pejabat Pendidikan Daerah sebelum mengumumkan permohonan. Jadi sekurang-kurangnya tuan-tuan datang menghantar permohonan ke Jabatan Pendidikan Negeri ataupun Pejabat Pendidikan Daerah ataupun kami sendiri, tuan-tuan dah jelas, dan mungkin ada perkara-perkara yang tidak dipatuhi ataupun tidak lengkap, itu dah jadi sangat minimum. Itu yang kami galakkanlah yang berlaku. Okey. Kalau kita tengok syarat yang lain tu seolah-olah samalah, bila bercerita tentang yuran, bercerita tentang kurikulum, sama saja, walaupun dia akan berkhususan kepada kategori mana yang tuan-tuan ada. Okey, adakah dia sekolah, adakah dia pusat, ataupun adakah dia tadika. Okey. Dan syarat-syarat ini tuan-tuan kena go through, kena faham, dan jika terdapat sebarang kemusykilan ataupun kalau kata dah pun hantar permohonan dan ada penolakan dari kami akan menjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan apakah syarat-syarat yang dipatuhi. Maka tuan-tuan kena perbetulkan dan kena submit semula ataupun hantar semula kepada kami permohonan tersebut untuk kami nilai semula. Itulah proses yang akan berlaku. Kita cuba sedaya upaya untuk memastikan kita membantu tuan-tuan dan puan-puan, sebab bila tuan-tuan dapat berdaftar, sebenarnya pada kami juga menyumbang kepada ekonomi secara tidak langsung, di mana apabila tuan-tuan dah mula beroperasi, tuan-tuan akan mula memberi menyumbang kepada ekonomi dari segi memberi menggajikan guru, menggajikan pekerja. Pada yang sama terdapat pihak lain yang akan juga turut membantu tuan-tuan dan puan-puan di premis. Itu secara tak langsung telah mengembangkan ekonomi Malaysia. Jadi kami punya kelulusan itu ataupun pendaftaran daripada kami itu sebenarnya secara tidak langsung memberi sumbangan kepada negara dari segi perkembangan ekonomi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya menggerakkan juga ekonomi melalui institusi pendidikan swasta. Alhamdulillah, kita dah pun sampai ke penghujung lah. Walaupun masa yang dia diberi, ini saja yang saya rasa saya mampu berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya harap perkongsian pada pagi ini jelas untuk memberi panduan awal kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa mungkin kita ada pengusaha yang dah sedia ada, kita ada bakal pengusaha yang mungkin ingin berminat ataupun berminat untuk menubuhkan institusi pendidikan swasta. Secara umumnya saya dah memberi satu gambaran lah dari segi apakah institusi pendidikan swasta, prosedur-prosedur secara ringkas, dan juga panduan untuk menubuhkan institusi pendidikan swasta. Seperti saya maklumkan tadilah, untuk pagi ini perinciannya kami tak boleh nak jelaskan satu-satu, sebab tuan-tuan kena faham dulu apa kategori mana dan sebagainya, dan maklumat itu boleh diperolehi daripada portal Kementerian Pendidikan www.moi.gov.my. Tapi jikalah kata adalah sebarang pertanyaan lanjut berkenaan dengan sesi pada hari ini yang tuan-tuan rasa saya dah tahu dah, saya dah faham dah kenal pasti dah kategori mana yang saya maksud, tapi ada beberapa isu nak dapat penjelasan daripada kami, selain daripada pergi kepada Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, tuan-tuan juga boleh menghubungi email kami, iaitu BPS, iaitu bahagian pendidikan swasta lah, @moi.gov.my. InsyaAllah kami akan cuba bantu untuk memberi jawapan ataupun panduan kepada tuan-tuan dan puan-puan sebarang kekeliruan ataupun sebarang persoalan yang timbul tentang aspek penubuhan dan juga pendaftaran. Yang penting, hasrat kami di bahagian pendidikan swasta di Kementerian Pendidikan secara amnya adalah untuk memastikan institusi pendidikan swasta berdaftar
dan juga mematuhi keperluan ataupun ketetapan yang ditetapkan oleh Akta Pendidikan 1996. Kita dari masa ke semasa cuba untuk memastikan bilangan institusi pendidikan swasta yang tidak berdaftar itu semakin berkurangan. Kenapa? Kami nak mereka semua dikawaselia oleh kami. Jadi kita tahu, kita faham apa yang berlaku di bawah dan kita boleh memberi perkhidmatan yang terbaik yang mengikut kehendak yang ditetapkan oleh KPM dan juga Akta Pendidikan 1996. Semakin kuranglah yang tidak berdaftar itu, maka berjayalah kami untuk memastikan institusi pendidikan swasta berdaftar di bawah kami. Okay? Di kesempatan ini, saya mewakili Kementerian Pendidikan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada MPC kerana memberi kami ruang untuk kita memperjelaskan tentang panduan, penubuhan dan juga pendaftaran institusi pendidikan swasta. Mungkin tak dapat terperinci setiap kategori sebab kita ada banyak tadi, ada 3 kategori utama, dan kategori utama dipecahkan lagi pada kategori-kategori yang lebih kecil. Tapi insya-Allah panduan yang kami bagi ini adalah panduan yang boleh memberi gambaran awal kepada tuan-tuan dan puan-puan apa yang perlu bersedia sebelum menubuhkan swasta. Terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi mendengar taklimat pada pagi ini. Terima kasih lagi sekali pada MPC kerana ruang dan peluang yang diberi kepada kami pada pagi ini. InsyaAllah jika ada apa-apa sebarang pertanyaan, tuan-tuan boleh menghubungi terus kami di bps.lmui.gov.my lagi sekali, ataupun terus ke Jabatan Pendidikan Negeri atau Pejabat Pendidikan Daerah terdekat. Maklumkan saya nak berjumpa dengan pegawai unit pendidikan swasta. Jangan tanya sebarang juga sebab kadang-kadang hanya pegawai unit pendidikan swasta saja boleh bantu anda untuk menubuhkan institusi pendidikan swasta. Jadi sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.